Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah alladzi habbaba ilaina al-iman wal islam wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, kita telah pun menamatkan pengajian kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain, amin. Kemudian tak silap saya, setelah kita tamat itu, saya ada menyebut kalau kita nak teruskan pengajian kita akan mencari kitabnya yang boleh kita jadikan sebagai rujukan. Ada saya sebut antaranya ialah kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali juga, karangan Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kitab Ihya Ulumuddin ini 4 jilid dan selalunya di pasaran kita kalau nak beli kena beli ke-4-4, tak boleh beli satu-satu. Jadi saya fikir kita ambil ringkasan Ihya Ulumuddin. Yang itu senanglah, kita beli 1 jilid je. Ringkasannya ialah Bimbingan Mukminin, Mau'izatul Mukminin, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, yang dikarang oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Jadi kita pilih, kalau setuju, Bimbingan Mukminin ataupun Mau'izatul Mukminin, ringkasan kepada Ihya Ulumuddin, ya, insya-Allah. Sebab kalau nak beli Ihya 4 jilid tu mungkin tak mampu ataupun sukar, maka kita beli yang ringkasannya banyak. Antaranya ialah Mau'izatul Mukminin, ya, Bimbingan Mukminin, ya, Bimbingan Mukminin. Itu pun sebenarnya adalah karya Imam Ghazali yang telah diringkaskan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Untuk pagi ini, sebagai memulakan kembali kuliah subuh kita ini, mudah-mudahan akan berterusan. Moga-moga dijauhkan kita daripada meningkatnya musibah corona virus ini, ya, sehingga akhirnya kita dapat hidup, kita dapat kembali menghidupkan kuliah-kuliah kita, insya-Allah. Jadi untuk pagi ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ayat 27 daripada suratul Hajj dan juga ayat 27 daripada suratul Maidah, ya, ayat 27 daripada suratul Maidah dan juga ayat 27 daripada suratul Hajj. Dan nantinya kita akan berkongsi juga ayat 102 surah Saffat kalau sempatnya, suratul Saffat, ya, insya-Allah. Baik, dalam ayat 27 daripada surah Hajj, daripada suratul Hajj, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am
wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sadaqallahul azim. Dalam ayat 27 Allah menjelaskan di antara faedah, antara lain ialah faedah mengerjakan haji. Liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka yang mengerjakan haji itu selain daripada menyahut seruan Nabi Ibrahim alaihi salam, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amiq. Kamu serulah manusia ke jalan Allah, nescaya kamu akan lihat mereka datang berjalan kaki dan menunggang unta yang kurus, datang daripada seluruh pelosok. Ya, kita menyahut panggilan Nabi Ibrahim ketika mana Nabi Ibrahim disuruh supaya azin finnas. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, mana mungkin manusia akan dengar suaraku ya wahai Allah. Maka kata Allah kepada Nabi Ibrahim, kamu laung saja, ya, kamu sampaikan dan kamu laungkan, ya, kamu laungkan, akulah yang akan menyampaikannya. Kata Allah, akulah yang akan menyampaikan suaramu, dan akhirnya akan datang kepadamu mereka yang berjalan kaki dan juga yang menunggang unta yang kurus, nak menunjukkan dan menggambarkan jauhnya perjalanan. Liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka menyaksikan manfaat daripada mengerjakan haji itu. Banyak manfaatnya. Manafi' itu daripada manfaat. Kalau satu manfaat, kita kata orang Melayu manfaat, ya, manfaat ada manfaatnya, tapi dalam bahasa Arab manfaat, dan pluralnya ialah manafi'. Liyashhadu manafi'a lahum. Yang ini sebahagian kita sudah pun memperolehinya, dan ketika ini barangkali 10,000 orang berada di kota Mekah lebih kurang untuk liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan manfaat-manfaat daripada haji yang mereka kerjakan. Wa yazkuru smallah, yang saya nak tekankan di sini ialah wa yazkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, menyebut-nyebut nama Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, kita menyebut-nyebut nama Allah. Wa yazkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang disedia maklum. Maklum, hari-hari yang dimaklumi ialah 9 hari Arafah, 10 ya Zulhijjah, Yaumun Nahar, hari sembelihan, 11, 12, 13 hari tasyriq. Maka sebutlah nama Allah, yazkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang sedia maklum. Jadi hari-hari yang sedia maklum itu daripada 9 tu sebahagian ulama tafsir mengatakan bila mana zuhur di Arafah, maka bermula Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ya, yang kita takbir itu. Jadi cuma tahun ini kita mulakan daripada subuh Arafah lagi. Tetapi kalau kita lihat dalam kitab-kitab, di antara lain ialah bermula sebaiknya ialah setelah zuhur, ya, setelah zuhur di Arafah pada hari yang ke-9, ya, pada hari yang ke-9. Jadi harinya 9, kemudian hari 10 hari sembelihan, Yaumun Nahar, ataupun hari raya haji lah. Yaumul Adha itu maknanya ialah sembelihan, ya, Adha itu ialah sembelihan. Dan kemudian ialah 3 hari tasyriq, 11, 12, 13. Itulah yang disebut wa yazkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Jadi sebutlah nama Allah pada hari-hari yang dimaklumi, maklumat. Maka dipecahkan takbir itu kepada 2. Ada yang muqayyad, ada yang mursal. Muqayyad ini terikat, ya, muqayyad ini terikat. Macam kita mengaji, ada air mutlak, ada air muqayyad. Air mutlak ialah air yang tidak terikat. Orang tanya ni air apa? Air lah. Habis. Itu mutlak. Jumpa air apa ni? Air lah.
tak ada terikat dengan sebarang ikatan seperti air kelapa ke, air teh ke, ya, air kopi ke. Itu dipanggil muqayyad. Dia terikat dengan sesuatu. Sebab ini air Milo ni, itu muqayyad. Dia terikat dengan sesuatu. Terikat dengan maknanya. Dalam soal takbir muqayyad, terikat dengan solat. Sama ada solat sunat ke, macam hari raya tu solat sunat lah. Ya, sama ada solat fardu ke. Ya. Bahkan ya, tak ada halangannya. Ya, kalau misalnya kita sunat qabliyah ba'diyah itu pun, kalau kita nak bertakbir sendiri, yazkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat. Sebutlah nama Allah pada hari-hari yang maknanya tertentu tadi yang sedia dimaklumi. Kita di rumah ke, kita nak sebut selepas kita nak bertakbir, selepas sembahyang sunat, tak ada halangan. Digalakkan wa yazkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, iaitu 5 hari lah. 5 hari. Macam mana 5 tu? 9, 10, 11, 12, 13. Itu takbir muqayyad dengan waktu sembahyang ataupun dengan pekerjaan sembahyang. Tapi ada lagi satu yang disebut sebagai takbir mursal, yang tidak terikat dengan sembahyang tadi. Mursal ini ialah dilepaskan kepada kita untuk kita bertakbir. Dan ia menjadi amalan kita dulu, antara lain ialah malam-malam raya tu. Kita pergi rumah ke rumah. Kita beruk ke rumah-rumah dan tuan rumah pun dah sedia maklum. Adalah demo berjamu. Awal dah demo berjamu, pergi ke rumah-rumah lalu kita bertakbir. Maka takbir ke rumah-rumah itu adalah sebahagian daripada yazkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, iaitu menyebut-nyebut nama Allah pada hari-hari yang telah sedia maklum. Maka maksudnya kita pun bertakbirlah daripada rumah ke rumah malam raya, dan sedia dimaklumi oleh tuan-tuan rumah, malam ni ada orang masjid nak datang, ya, jadi kita bersiaplah apa yang boleh. Itu satu ketika lah. Sekarang ni agak kurang sikit dah. Kita pun tak ramai dah yang tinggal. Udah pupui dah, udah pupui. Jadi tak apa ramai yang tinggal. Tapi dulu meriah lah, daripada rumah ke rumah. Tidak ada halangan untuk dihidupkan, dan takbir masa itu dipanggil takbir mursal. Apa makna mursal? Dilepaskan untuk kita menyebut-nyebut nama Allah, tidak terikat dengan waktu sembahyang ataupun pekerjaan sembahyang. Kalau kita lihat dalam ayat 27 suratul Hajj ini, dia kata apa? Wa yazkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kita menyebut-nyebut nama Allah, ya, di atas tanda kesyukuran kita, ala ma razaqahum, atas apa yang Allah Ta'ala telah rezekikan kepada mereka, min bahimatil an'am, daripada binatang-binatang. Bahimah tu ialah binatang, al-an'am yang diternak, ya, yang diternak. Binatang yang diternak di situ bermulalah untanya, lembu, kerbaunya, seladangnya, ya, kemudian kambing ke, yang diternak. Tapi syaratnya ialah al-an'am dia mesti 4 kaki. Ya, al-an'am dia mestilah 4 kaki yang dinaskan, yang dinaskan. Jadi sebutlah nama Allah, ya, pada hari yang 5 tadi, ala ma razaqahum, atas apa yang Allah Ta'ala telah rezekikan kepada mereka. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, daripada binatang, ternakan-ternakan untuk dikorbankan. Maknanya isyarat daripada ayat itu menyuruh supaya sebutlah nama Allah apabila kita mendapat rezeki untuk melakukan pengorbanan. Maka kita pun bertakbir. Ada yang bertakbir melihat binatang korban itu, ada yang bertakbir semasa binatang korban itu disembelih, ada yang bertakbir selepas sembelihan. Itu semua dipanggil takbir mursal. Sebab Tuhan kata secara umum dalil ini, ya, sebab dalil ada dalil yang terperinci tafsili, ya, ada dalil yang ijmali, ya, secara ringkas dan umum.
Apa dia? Sebutlah nama Allah atas alama razaqahum, atas apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka daripada binatang-binatang ternakan untuk dikorbankan. Macam mana kita sebut? Kenapa kita sebut binatang ternakan untuk dikorbankan? Sebab ayat selepas itu menyatakan wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ayat selepas itu berkata, makanlah sebahagian daripadanya, dan sebahagian lagi ialah berilah makanan-makanan itu ataupun binatang itu, berikanlah kepada mereka-mereka yang susah lagi fakir. Ba'isal faqir, maknanya mereka yang melakukan pengorbanan. Ada habuan, fakulu minha, makanlah sebahagian daripadanya, ya. Nabi pernah menyarankan kepada sahabat-sahabat yang bila berkorban langsung tak makan. Lalu Nabi kata, ambil keberkatan daripada pengorbanan itu, makanlah sedikit daripadanya. Dan ayat ini pun menyatakan demikian, fakulu minha, makanlah. Minha itu maknanya ialah tab'id, dalam bahasa Arabnya ialah min li tab'id, maknanya makanlah sebahagian. Jangan semua diborongnya pula. Ini untuk cucu, ini untuk anak saudara, ini untuk pak saudara, ini untuk adik-beradik, udah semua dia je. Itu apa korban namanya? Kalau kopi itu tak payah tunggu 9 bulan lah. Sembelih 8 bulan, 7 bulan, bedok lah sesama adik-beradik. Melampau tak? Itu melampau. Maksud pengorbanan ialah kita nafikan diri kita. Ya, bila sebut pengorbanan sebenarnya sacrifice, tak? Kita nafikan keselesaan kita. Kita nafikan, ya, maknanya kesedapan kita, yang disebut juga sebagai ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim, ya, mereka sanggup mengenepikan keselesaan diri mereka untuk orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Kalau dalam bahasa lain disebut sebagai selfless. Selfless tu maknanya nafikan diri, jangan selfish pula. Udah kedekut benar pula nak berbagi, ya tak? Kedekut benar pula nak berbagi, dia pula menentukan. Kalau bahasa apa nama ni, yang berhormat itu, mantan yang berhormat, Datuk Ahmad Fakir Adam, apa katanya itu, apa nama ni, temea. Temea tu tamak lah. Temea, saya sebut tamak, hakam, ya. Dia kata, ustaz, temea, atas lagi. Temea itu rupanya ta mim ain, kita tak ada ta jadi ta, ain tak ada hamzah jadi temea lah. Temea. Jadi kalau ikut hadis itu dalam saranannya, wakulu, dalam ayat Quran tadi ayat 27 suratul Hajj, wakulu minha, makanlah sebahagian daripadanya, ambillah keberkatan. Boleh saja kita tak ambil, maknanya orang yang berkorban tak akan dapat ambil kalau pengorbanannya jauh, ya, bukan di negeri dia berkorban di luar negeri, ataupun dia berkorban tapi dia pun tak ada ambil bahagian pun, ya, tak ada ambil bahagian pun. Kalau dia ambil bahagian, jenuh juga, banyak sangat dikorbankan. Jadi oleh kerana itu, memakan, tuan punya korban memakan sebahagian itu, mengambil keberkatan, bukanlah wajib, ya, bukanlah wajib. Wa at'imul ba'isal faqir, kemudian berilah makan pula kepada mereka yang ba'is, mereka yang susah lagi fakir. Ba'isal faqir, ya, ba'isal faqir, mereka yang susah lagi fakir. Jadi takbir yang disebut wa yazkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat itu terbahagi dua. Yang terikat dengan sembahyang dipanggil muqayyad, yang tidak terikat dengan sembahyang antara lain kerana kita pergi ke rumah lalu kita ramai-ramai berjamaah bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, membesarkan nama Allah atas hidayah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, membesarkan Allah, mudah-mudahan kita bersyukur dengan nikmat Allah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kemudian dilanjutkan dengan makanlah sebahagian, janganlah semua, dan selainnya selepas itu ialah berilah kepada mereka yang memerlukan. Jadi para ulama fiqh biasanya membahagikan 3. Sebahagian untuk tuan korban, sebahagian untuk orang ramai yang bukan fakir, sebahagian adalah untuk mereka yang fakir. Ya, itu tak ada halangan, itu sah di sisi hukum, di sisi maknanya ulama
fiqh ya, yang 4 sah dari sudut hukumnya, tidak ada halangan. Cuma adalah pengecualian dalam konteks nazar, ya tak? Itu ada, maknanya ada pengecualian dalam konteks nazar. Baik, jadi yang ayat 27 daripada suratul Hajj ini, itu maksudnya wa azzin fin nas bil hajj, itu ayat 26. Itu yang sedang berlaku ya di bumi, maknanya kita kata di bumi Makkah sekarang. Wa azzin fin nas bil hajj. Yang ini sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam mendirikan Kaabah. Wa idh yarfa'u Ibrahimu qawa'idal baiti wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Itu sejarah Nabi Ibrahim. Jadi menyaksikan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu, liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka menyaksikan perkara-perkara yang bermanfaat untuk mereka. Antara lain ialah Nabi Ibrahim ini Nabi yang boleh disebut sebagai Al-Banna. Maksudnya ialah seorang yang kuat membina. Dia juga membina Baitul Maqdis, dia juga membina Baitullah. Maksudnya jadikanlah model dalam kehidupan kita membina. Jangan meruntuh, jangan tengok saja ya. Kita diminta untuk mengikut sirah Ibrahim, diabadikan Nabi Ibrahim di dalam tahiyat kita. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebab keluarga Ibrahim ialah keluarga yang membina manusia, membina agama. Dua monumen itu ialah Baitullah dan juga Baitul Maqdis. Dan Baitullah penglibatannya adalah Nabi Ismail dan juga Hajar dan juga Ismail. Baitul Maqdis penglibatannya adalah Siti Sarah, Nabi Ishaq. Sebab Nabi Ishaq dengan Nabi Ismail adalah adik-beradik sebapaknya, adik-beradik sebapak. Anak Nabi Ibrahim, anak Nabi Ismail ialah Adnan, anak Nabi Ishaq ialah Yaqub. Jadi Adnan dengan Yaqub sepupu. Jadi Adnan bukan bin Yaqub, itu dipaham ada. Adnan bin Yaqub tu dipaham. Tapi dalam sejarah Adnan bukan bin Yaqub. Dalam sejarah Adnan itu sepupu kepada Yaqub. Sebab Adnan anak kepada Ismail, Yaqub anak kepada Ishaq, anak kepada Ishaq. Apapun, keluarga ini keluarga yang membina sejarah, yang mencipta sejarah, yang berjasa kepada orang kemudian, membina Baitullah dan membina Baitul Maqdis. Lalu Allah Ta'ala kata wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah daripada maqam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah itu sebagai tempat sembahyang. Dalam Quran kan disebut wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makna maqam Ibrahim itu bukanlah tempat Nabi Ibrahim dikebumikan ataupun disemadikan, tidak. Tetapi tapak kaki di mana menjadi apa? Dia menjadi tempat Nabi Ibrahim berpijak. Kemudian dia menaik tinggi tempat itu, kemudian dia menurun, dia naik, dia turun. Apa nak sebut? Escalator ke, nak sebut apa lagi, scaffolding ke, nak sebut apa, staging ke, silalah. Ya, pokoknya Allah Ta'ala memberikan kemudahan sebab Allah Ta'ala yang suruh buat Kaabah itu. Jadi Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada Nabi Ibrahim yang pasrah untuk melaksanakannya. Lalu kemudian tempat dia berpijak itu boleh naik sendiri dan boleh turun sendiri. Maka wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ambillah daripada tempat berpijaknya Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah itu sebagai tempat sembahyang. Apa sebabnya? Pertama, ambil keberkatan. Nah, yang kedua, jadikanlah Ibrahim alaihissalam sebagai model tauhid, model prinsip perjuangan. Walaupun dia menongkah arus, ya, ketika mana umat manusia ini menyembah berhala, dia sendirian menegakkan tauhid di bumi Babylon, di bumi Iraq. Dia bermula dakwahnya adalah di bumi Iraq sendiri dia. Walaupun majoriti, bahkan pegangan kepada Namruz adalah berhala, tapi dia menjadi model contoh sehingga dipanggil dia sebagai ummah kerana dia sanggup berdiri sendirian
untuk menegakkan tauhid. Jadi jadikanlah orang yang berprinsip ini. Ya. Ibrahim manusia yang berprinsip, man of principle. Manusia yang tidak boleh dijual beli, manusia yang tidak boleh undur atau berubah dengan segala tawaran-tawaran dan juga ugutan-ugutan. Nabi Ibrahim terima, ya, maknanya segala jenis ugutan, bahkan nak dibakar, ya, untuk dibakar dia tetap dengan prinsipnya. Jadi ini menjadi model kepada kita. Dan yang kedua ialah model bagi kita ialah kita dalam kehidupan kita mesti meninggalkan, ada legacy, ada sesuatu yang kita tinggalkan. Ya, legasi Nabi Ibrahim itu mendirikan sesuatu yang kemudiannya dapat ditumpang oleh orang lain, supaya tidaklah kita ni bila meninggal tak ada sesuatu yang kita tinggalkan. Sebab itu orang dulu-dulu dia mesti ada, tinggalnya pokok rambutan lah, tinggalnya pokok deroyan lah. Orang kemudian ni kira nak nebang je. Lepas tu dah lah hangat pijau. Apa? Udah tak ada pokok, hangat pijau lah, kan? Udah ditanya, habis segala dorayam gala dah. Habis segala pokok belimbing, habis segala. Orang kemudian ni kira nak nebang je. Orang dahulu dia melihat bahawa apa yang ia tinggalkan akan dimakan oleh anak cucu kita dan pahalanya berterusan. Ya, tinggalkanlah sesuatu. Jadi dalam konteks Nabi Ibrahim, dia meninggalkan sesuatu yang bermakna untuk manusia, Baitullah dengan Baitul Maqdis. Lalu ambillah tempat di mana ia berdiri sebagai tempat sembahyang. Satu, keberkatan. Yang kedua, model bagi kita bahawa manusia itu mesti menjadi manusia yang membina, yang meninggalkan sejarah yang boleh akhirnya dijadikan tauladan dan diikuti jejak-jejaknya oleh orang kemudian. Tinggalkan jasa. Ya, manusia mati sepatutnya meninggalkan jasa supaya kita tidak mati, habis je. Tak ada dah apa sejarahnya, tak ada apa sejarahnya. Tak, kita biar meninggalkan sesuatu yang boleh dikenang dan akhirnya boleh diambil manfaat, ya, oleh orang lain. Baik. Itu satu yang boleh dikongsi. Saya sebut tadi bahawa ayat 27 juga suratul Maidah. Apa ayatnya? Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan. Sejarah korban. Iaitu ayat 27 juga daripada surah Al-Maidah. Dipesan kepada Nabi, bacakan ke atas mereka berita cerita dua anak Adam, naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurban, ketika mana keduanya mendekatkan dirinya kepada Allah untuk melakukan kurban. Jadi bahasa korban ikut local colouring itu sebenarnya tak betul. Ya, kita bahasa Melayu ni banyak mengubah bahasa Arab. Ya, misalnya bid'ah, mereka-reka benda yang tak ada. Kita jadi berdoa. Mika jangan buat berdoa. Jangan buat benda yang tak ada. Dia asalnya bid'ah. Ya, kita sebab alif, se. Jadi b itu jadi Lepas tu ain tak ada. Bila ain tak ada jadi hamzah. Kata berdoa lah. Berdoa. Bid'ah. Mereka benda yang tidak ada. Sebenarnya dari situlah datangnya berdoa tu. Dah tak ada ain, jadi pula, jadi b jadi jadilah berdoa ya. Baik, balik cerita kurban. Sebenarnya dalam bahasa ialah qaf, kurban. Dan kurban ialah daripada perkataan qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib, kurban, taqarrub, itu daripada maknanya akar kata yang sama. Daripada akar kata qaraba. Idz qarraba qurbanan, iaitu proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, yang ini kadang-kadang kehilangan. Falsafah ini kadang-kadang kehilangan. Iaitu korbankan sesuatu yang kita sayang demi mendekatkan diri kita kepada Allah. Dia dah nampak beg plastik je. Kan? Udah nampak beg plastik je.
Dia dah mula ngira tak? Sana kobor, sana lembu, sana kobor, sana lembu. Air berapa? Muat ke peti air sini? Muat ke peti air sini tak? Dia dah timbul cerita nak makan je. Dia sudahnya menjadi adat, bukan ibadat. Allahu Akbar. Ya, dia menjadi adat, bukan ibadat. Falsafahnya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab apa? Penyaksian binatang korban itu disembelih menghapuskan dosa. Satu ketika Siti Fatimah, ya, nama Fatimah lah, Siti itu lebih kepada Puan Seri je. Sayyidatina Fatimah duduk di rumah tak menyaksikan binatang korbannya disembelih. Lalu Nabi suruh bangun, ya Fatimah, qumi washhadi udhiyataki yaghfir lakillah ma taqaddama min dhanbiki. Wahai Fatimah, bangunlah, saksikanlah binatang korbanmu disembelih, nescaya Allah ampunkan dosamu. Jadi rupanya pakej pengampunan dosa ni banyak. Haji pun mengampunkan dosa, puasa pun mengampunkan dosa, menyaksikan binatang korban pun menghapuskan dosa, ya, sembahyang pun menghapuskan dosa, ambil air sembahyang pun menghapuskan dosa. Banyak pakejnya. Jangan sampai terjebak dengan dakwah Kristian yang mengatakan kalau ikut Islam ni tak tahulah hapus ke tidak dosa. Lebih baiklah katanya pakai cara kami. Itu yang diambil pendekatan contextualization dalam missionaries Kristian, iaitu pakailah salib. Ya, tak payah tukar agama, tak payah tukar nama, pakai je salib ni. Sebab salib ini dia sebut sebagai crucifixion, ya, sebagai lambang penebus dosa. Jadi garantilah kamu tak berdosa dah. Lepas tu dia buat dosa dalam keadaan pegang salib tu. Kita rasa pelik, ya, dia buat dosa dalam keadaan dia pegang salib itu. Demikianlah bermudah-mudahnya mereka dengan agama. Sebenarnya tidak ada pensaliban, ya. Nabi Isa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tak bunuh pun Nabi Isa, mereka tak salib pun dia. Ada yang mengejar diserupakan mukanya macam Nabi Isa, itu yang menjadi mangsa. Bal rafa'ahu Allahu ila sama, bahkan Nabi Isa diangkat ke langit. Umurnya 2020. Kalau ditanya umur Nabi Isa, kalau dah diangkat ke langit, berapa umurnya? Dah 2020. Habis cerita, selesai masalah. Ya. Jadi maknanya sebenarnya pakej pengampunan dalam agama kita terlalu banyak, termasuklah menyaksikan binatang korban disembelih itu pengampun dosa. Ya, yaghfir lakillah ma taqaddama min zambiki. Nescaya akan Allah ampunkan dosamu wahai Fatimah, apa yang telah lalu. Jadi ianya suatu ibadah. Jangan hanya tinggal adah. Ya, jangan hanya tinggal adah. Dan yang peliknya sampai ke level ke tahap ya, ada yang macam membolot. Ya. Ada yang diserahkan kepada dia untuk melapah ke, letak dalam talam. Ya tak? Letak dalam talam. Lapahlah. Tengok-tengok udah tinggal talam. Udah tak ada dagingnya dah untuk dilapah. Jadi yang ini kita lihat bagaimana kadang-kadang ibadah semata, ibadah sudah menjadi adah dan hilanglah falsafahnya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat falsafahnya, kembali kepada surah As-Saffat ayat 102. Ya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka. Wahai, bila mana sudah sampai dewasa cukup matang, maknanya umur Ismail, maka kata Nabi Ibrahim, wahai anak kesayanganku, aku lihat dalam mimpiku bahawa aku menyembelihmu. Mimpi Nabi adalah wahyu, mimpi kita jangan. Mimpi kita jangan, ya tak? Mimpi pergi ke duri, mimpi kahwin seorang lagi, itu tak boleh pakai, ya tak? Itu tak boleh pakai. Ini mimpi Nabi adalah wahyu, ya. Jadi maknanya saya senyum tu apa? Sebab kadang-kadang isteri kita, dia selalu mimpi kita kahwin seorang lagi. Tapi bila kita tanya siapa yang nampak tu siapa? Haram tak dikabarnya. Haram tak dikabarnya. Saja nak menyelorok, tak? Kisah benar, tak? Kisah benar. Jadi maknanya di sini ialah kita kata bahawa
mimpi Nabi adalah wahyu. Bukan sekali ya tak. Nabi Muhammad pun bermimpi ya, masuk mengerjakan umrah. Ya. Nabi Adam pun bermimpi, ya, Nabi Ibrahim pun bermimpi. Jadi Nabi Yusuf pun bermimpi. Jadi mimpi Nabi adalah wahyu. Jadi dia ketika mana sudah sampai Nabi Ismail yang dibela bagaikan menatang minyak yang penuh, kata orang tua ya. Minyak meher. Maka ditatanglah supaya tak tumpah. Maka bagai menatang minyak yang penuh. Sebab apa? Dibela Nabi Ismail tu ialah ibarat datuk dapat cucu lah. Saya sebut tu bukan apa, sebab baru lagi dapat cucu. Cucu saya baru 16 hari, baru 18 hari ya. Jadi lain ya. Lain dapat cucu ni lain perasaannya dah, lain perasaannya. Jadi Nabi Ibrahim tu dapat Nabi Ismail tu bagaikan datuk dengan cucu. Pasal tu umur dah 80 lebih. Kan tak? Udah renta ke renta kan tak? Ada mazhab renta, ada mazhab renta. Tengoklah qiraat yang mana ya tak? Tengok qiraat yang mana. Jadi Siti Hajar pun sebenarnya sudah berumur. Ya, sabar lagi Siti Sarah lagi berumur. Ya, madunya ataupun yang isteri yang tua. Jadi maknanya di situ bahawa bila dapat tu betapa kasihnya. Tapi demikian Allah menguji apa yang kita sayang, ya, apa yang kita sayang mesti kita korbankan. Demi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah agama Allah itu akan, ya, maknanya kita kata gemilang. Agama Allah ini tidak akan gemilang kalau kita tidak mengorbankan apa yang kita sayang untuk agama. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surah Lan Tana ni juzuk yang keempat rasanya. Lepas tilka. Ya. Asalnya lan tanalul birra. Kita selalu baca tak habis lantana aja. Baca mana dah? Juzuk mana? Juzuk lantana. Ya Allah. Sebenarnya tak ada makna lantana tu, tak ada makna ya. Lantanalul birra. Baca sampai habislah. Macam kita sebut baca ayat mana dah? Surah mana? Lam yakunin. Kunin, mana ada kunin dalam Quran? Ya, tak ada kunin. Kunin cakap Melayu, tapi kita pandai-pandai letak tanwin di situ. Ya tak, baris dua. Lam yakunin. Kalau kita cek balik tak ada pun tanwin di situ. Adalah yang lam yakunil ladzina kafaru. Mungkin kita bantai letak tanwin, ya tak? Lam yakunin. Arab pun ngelin mana datang, ya tak? Mana datang. Kita banyak local coloringnya, ya, banyak maknanya pewarnaan tempatannya ikut bahasa kita. Termasuklah korban tadi. Ya, termasuklah korban tadi ya. Khaf bukan dengan kaf. K bukan korban, tak, kurban, iaitu proses untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Daripada kurban timbullah taqarruban, taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan syarat korbankan apa yang kita sayang untuk patuh perintah Allah. Jadi dalam mimpi katanya, ya bunai inni ara fil manam anni asbahuka, wahai anak kesayanganku, ya Allah, aku nampak dalam tidurku bahawa aku menyembelihmu. Tapi demikianlah kebijaksanaannya. Kata di kata Nabi Ibrahim, fanzur madza tara, cuba engkau telik-telik apa pendapatmu tentang mimpi ini. Kita lihat bagaimana anak yang beriman dengan Allah, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapa kesayanganku, buat sajalah apa yang engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah dengan izin Allah engkau akan dapati aku ini tergolong dalam kelompok yang orang-orang yang sabar. Apa yang saya nak sebut di sini ialah bagaimana Nabi Ibrahim tidak langsung, sebaliknya dia tanya pendapat anak. Pihak yang berkenaan harus diberitahu. Ya, kita pun dalam rumah pun begitu jugalah. Pasangan kita, anak-anak kita, barangkali kita akan membuat perubahan-perubahan yang besar. Ya, ada perubahan yang besar. Nak ubah bilik, nak tukar bilik ke, nak jadikan bilik sebagai bilik tetamu, dan nak tambah pula dapur ke apa bendanya, nak pindah bilik air ke. Semua ini bagi saya elok kita beritahu kepada ahli keluarga, biar ada understanding dan juga ada persediaan mental akan apa perubahan yang akan berlaku. Ya, termasuklah soal bagaimana kita punya perbelanjaan kita, expenditure kita. Sebab apa, kadang-kadang mungkin kita dapati
kita berbelanja kepada benda yang bukan keperluan tapi semata-mata kehendak. Ada perbelanjaan yang disifatkan sebagai keperluan, ada perbelanjaan yang lebih kepada kehendak bukan keperluan. Ayah bang, lawam tukar abang balik ni, balik masjid ni, tukar baru. Tukar siapa tu bang? Tukar kita lah. Hai, hutang ke bang oi? Hai, hutang lah. Atau berapa umur abang? Hai, kamu. Umur aku pula kamu tanya. Udah mentor. Ni nanya umur isteri, nanya umur suami. Umur aku pula kamu tanya, pasal kamu tak tahu umur aku. Tidaklah bang, abang berhutang. Atau dan ke? Atau dan ke? Tak dan sebab demo bayar orang, demo bayar. Orang mati yo ninggalkan kereta, ni mati ninggalkan hutang ada. Bukan apa. Jadi perubahan yang seumpama ini tak. Patutnya kita ada maknanya meminta maknanya pandangan dan juga apa ni kita kata mesti ada pemberitahuan supaya boleh diberikan pendapat yang kedua. Di sini kita lihat Nabi Ibrahim memberikan memberitahu kepada anaknya Ismail. Fanzur maza tara, maka tiliklah, lihatlah apa pendapatmu dengan mimpi ini. Dan kedua-duanya faham bahawa mimpi Nabi adalah merupakan wahyu. Justru ia adalah perintah Allah. Nabi Ismail faham, Nabi Ibrahim pun faham. Memang berat rasanya. Tapi apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapa kesayanganku, buat sajalah apa yang engkau diperintahkan. Dan dia berlapik Nabi Ismail berlapik. Satajiduni insya-Allah. Akan engkau dapati aku insya-Allah dengan izin Allah. Minas sabirin, daripada orang-orang yang boleh bersabar dengan arahan Allah ini. Berat rasanya sebab apa? Kita terpaksa maknanya bukan sahaja mengorbankan diri kita atau harta yang kita sayang. Dalam konteks Ibrahim, dirinya, siapa yang tak sayang diri? Sebab itu dia lapik dengan insya-Allah. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Itu ayat dalam surah As-Saffat ayat 102. Saya ingat 102 tu sebab rumah ayah dulu 102. Baik. Adapun cerita Habil dengan Qabil dalam ayat Al-Maidah 27. Cerita takbir tadi ayat suratul Hajj 27. Senang ingatnya 27 102 surah As-Saffat. Jadi dalam ayat itu dalam ayat 27 surah Maidah dikata idh qarraba qurbanan, ketika kedua anak Nabi Ibrahim melakukan pengorbanan. Idh qarraba qurbanan, daripada perkataan qarib, mendekatkan diri mereka kepada Allah untuk membuktikan mereka itu taat Allah ataupun tidak. Apa yang berlaku? Fatuqabbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Diterima pengorbanan salah seorang, ditolak daripada seorang yang lain. Jadi di sinilah kita membuat koreksi, kita membuat muhasabah bahawa bukan semua pengorbanan diterima. Dan kita pula risau kalau pengorbanan kita tidak diterima. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil menasihati Qabil yang begitu marah kerana korbannya tidak diterima oleh Allah. Justru dia memilih perkara yang dia tak sayang untuk dikorbankan. Perkara yang dia sudah tak hendak, dia dah tak hendak. Kalau ibarat kita melakukan infak, kadang-kadang yang kita bagi tu yang kita dah tak hendak. Duit-duit kecil, duit-duit pecah yang kita pun kata tak adalah apa sangat, tak? Kalau seluruh baju yang nak dikorbankan untuk maknanya kita melakukan pusat pengumpulan barangan-barangan terpakai untuk diagihkan kepada mereka yang terkena musibah, seluar dah lus, sudah lus. Orang kampung kata lus, udah lus getah ada seluarnya, ya Allah, dah tak ada zip, hope-nya dah tak ada. Jadi ini tak akan dapat kebajikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan dapat kebaikan sehinggalah kamu infakkan sesuatu yang kamu kasih. Allahu akbar. Ada seorang sahabat Nabi kasih sangatlah. Sayyidina Amru al-As tak silap.
Dia sangat kasih kepada satu ladang kebun yang dia dapat setelah peperangan Khaybar. Bila turun ayat ini, dia kata, ya Rasulullah, kebun itu akan aku korbankan untuk agama Allah, ya, untuk agama Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan dapat kebaikan sehingga kamu dapat korbankan, infakkan benda yang kamu suka. Jadi kata Habil kepada Qabil yang marah kerana korbannya tidak diterima lantaran dia tidak berkorban sesuatu yang ia sayang, dikorbankannya sesuatu yang tidak disayanginya. Lalu sedangkan Habil sengaja memilih binatang ternakan yang berkualiti yang paling ia sayang, itulah yang dikorbankan oleh Habil. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, ya, hanya senya wahai Qabil, wahai abangku, korban yang Allah Ta'ala terima itu datangnya daripada dasar taqwa kepada Allah. Yataqabbalullahu minal muttaqin. Nyata bahawa Qabil tidak terima nasihat itu. Sebaliknya dia menghunuskan senjatanya. Ya, dia menghunuskan senjatanya untuk nak membunuh si Qabil. Untuk membunuh si Habil, ya, si Qabil nak membunuh si Habil. Jadi di sinilah sejarah pengorbanan sudah bermula sejak daripada dua anak Adam alaihissalam, dan pengorbanan itu sebagai simbol kepada kita bahawa agama Allah ini menuntut kita untuk berkorban. Innamal mu'minun alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu, ya, bi amwal wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Hanya saja orang yang beriman itu apa di antara sifat-sifat orang yang beriman? Alladzina, yang katakan yu'minuna billahi wa rasulihi, beriman dengan Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan dalam keimanannya, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, berjihad, bermujahadah pada jalan Allah dengan diri, dengan harta-harta mereka dan juga maknanya dengan diri-diri mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, di sinilah kita menyemak diri kita. Apakah selama ini kita korbankan tenaga kita yang paling berharga, masa kita yang paling berharga untuk agama? Kita korbankan harta kita yang paling berharga untuk agama. Barulah akhirnya agama itu akan besar, akan teguh, ya, akan teguh, akan maknanya kita kata akan menjadi seanggun menara dalam konteks bahasa yang disebut sebagai, ya, maknanya sebagai towering personality, ya, seanggun menara. Agama ini akan hebat dipandang kalau ada pengorbanan-pengorbanan daripada umatnya. Kalau umatnya mengorbankan agama demi diri mereka, minta maaf. Kalau sebaliknya umat ini mengorbankan agama, dia mengambil kesempatan daripada agama untuk diri mereka, ya tak? Dia maknanya dia kata dia buat ni atas dasar agama, tapi rupanya dikorbankan agama untuk kepentingan diri. Itu bolehlah terpulang apa bendanya, ya tak? Ya, maknanya untuk kepentingan diri, bukan kepentingan agama. Kita disuruh supaya korbankan keselesaan diri, kepentingan diri untuk agama. Biar kita tak selesa, biar agama selesa. Kita ada peluang untuk bermewah, tapi kita tak pilih kemewahan. Kita korbankan untuk agama, biar nampak anggun, ya tak, agama ini dengan pelbagai sumbangan-sumbangan yang kita lakukan. Ya, kita ada peluang dengan tenaga yang ada pada kita untuk family kita, untuk diri kita, tapi tak, yang itu kita korbankan masanya untuk agama. Kan ada orang begitu dalam kehidupan kita, banyak masanya dengan agama. Sahabat-sahabat kita yang terlibat dalam dakwah misalnya, ya, sahabat-sahabat kita yang terlibat dalam usul-usul kebajikan misalnya. Ambillah Ustaz Abid Liu lah contoh, ya tak? Dia boleh untuk hidup mewah, selesa dalam air condition dengan memohon macam-macam keselesaan, tetapi dikorbankan keselesaannya untuk turun ke bawah. Contoh, ya, untuk turun ke bawah. Dia manusia, dia bukan malaikat, tentu ada kecacatan, tetapi setidak-tidaknya dia korbankan keselesaannya sampai kita lihat bagaimana dia keletihan, ya, dia keletihan. Ini contoh-contoh, ya,
Lain ada banyak lagi lah bagaimana contoh Nabi SAW korbankan keselesaan untuk maknanya kemewahan. Dia boleh mewah tapi dikorbankan untuk agama Allah. Mali walid dunya illa ka'abiris sabil. Apalah sangat lamanya aku hidup di dunia ini, tidak lebih seperti orang yang nak menyeberang jalan sahaja. Jadi tak payahlah nak bermewah-mewah, nak berselesa, ya. Jadi ini contoh bagaimana kita lihat bila mana kita sanggup korbankan yang kita sayang untuk agama, maka kita akan lihat agama akan seanggun menara, ya, akan menjadi hebat pasal pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan. Jangan kita asyik untuk diri kita, apatah lagi di atas nama agama, diperalatkannya agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi ini sedikit perkongsian 27 Al-Hajj, 27 Al-Maidah, 102 Suratul Saffat yang ada kaitannya dengan takbir, ya, yang ada kaitannya dengan kurban, yang ada kaitannya dengan sejarah perjuangan manusia yang berprinsip seperti, ya, Nabi Ibrahim dan keluarganya yang diabadikan dalam tahiyat kita. Mana yang baik daripada Allah, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bersambung pada masa yang akan datang. Kesilapan dan kecacatan saya mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau ada kesilapan kita tolong perbetulkan, ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami perhimpunan yang Engkau rahmati, perpisahan kami perpisahan yang Engkau lindungi. Janganlah Engkau jadikan di kalangan kami orang yang menderita, orang yang sengsara, orang-orang yang tersingkir daripada mendapat rahmat dan nikmat-Mu, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan rezekikan kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, rezekikan kami untuk menjauhinya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.